Yang mana tengah jawab tu teruskan Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi kita akan teruskan PDPR kita pada hari ini, iaitu kita akan belajar tajuk bahagi masa, muka surat 161 dalam buku teks. Jadi kita mulakan kita punya pembelajaran dengan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita tengok pada muka surat 61 buku teks. Okey. Untuk sesi beberapa minit ni, cikgu akan bagi penerangan dulu soalan 1 sampai soalan 7 dalam buku teks awak. Kemudian selepas itu awak akan buat latihan 1A sampai 1F yang saya tunjukkan ni. Okey. Jadi kita akan mulakan dengan soalan yang pertama, bahagi masa. Okey, bahagi masa ni yang penting sekali awak kena ingat, awak mesti hafal sifir, tambah, tolak, darab dan juga bahagi. Yang tadi tu awak buat tu adalah antara kira macam latihan, latihan untuk awak perbaiki ataupun awak mahirkan awak punya kemahiran tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, jadi untuk itu kita akan pergi kepada soalan pertama. Yang sekarang ni kalau boleh masa kita belajar, buka kamera jadi cikgu nampak awak fokus ke tidak dengan apa yang saya terangkan. Dan kalau misalnya kata ada soalan awak tak faham, awak terus tanya tau. Kenapa jadi macam tu ke, kenapa buat macam tu, awak tanya. Sebab ini peluang untuk awak bertanya. Kalau misal kata nak tanya ibu bapa awak, bimbang nanti ibu bapa awak dia tak dapat nak bantu awak. Jadi biar cikgu yang bantu awak. Yang mana awak tak faham. Yang mana awak tak faham. Okey, yang mana tengah jawab tu teruskan. Farushi nampaknya tengah jawab. Jadi kita akan teruskan dengan PDPR kita. Ini saya kecilkan sikit. Okey, yang ni saya besarkan sikit. Okey, jadi awak nampak. Jadi kawan awak tengah jawab kat tepi ni. Tengok dia dah habis belum Okey, soalan yang pertama. Okey. Berapa apa? Buku tulis berapa? Mat 5. Okey, soalan yang pertama. Okey. Berapakah tempoh dalam jam? Dalam jam bagi soalan fasa latihan memanah jika tempoh bagi setiap fasa adalah sama. Okey, jadi kat sini dia kata 12 hari 9 jam ada 3 fasa. Jadi dia tanya satu fasa ni berapa? Okey, jadi itu yang dia bagi soalan. Dia bagi soalan. Mana pen merah? Okey, ni pen merah. Okey, itu yang dia bagi soalan. 12 hari. 12 hari 9 jam. Okey. Sama bahagi 3. Okey. Bahagi dengan 3 sama dengan berapa jam? Okey, tengok ini adalah ayat matematik dia. Okey, jadi macam mana kita nak selesaikan soalan ni? Kita kena buat operasi apa? Buat bentuk lazim apa? Buat bentuk lazim?
bahagi. Okey, buat bentuk lazim bahagi macam ni tengok Dia tak sama dengan tambah tolak darab tau. Jadi 12 hari, okey. Kemudian 9 jam. Okey, kita buat satu garisan di atas dia dan bahagikan dengan 3. Ya, kenapa? Abang saya ajar macam mana? Macam Ah, mana buat? Yang dapat A. yang A. Oh, buat sama Saya macam yang kena tukar semua hari tu sampai terus jadi jam pula. Oh, yang hari tu awak tak buat langkah kerja tau. Tu salah. Dia kena buat langkah kerja. Okey. Saya faham maksud Andy tu, dia nak buat dulu. Contoh macam ni. Okey. Jadi, awak salin ni dulu. Ni. Lepas tu bawah dia bentuk lazim bahagi macam yang kita nak buat sekarang ni. Ni, macam ni. Okey. Ni. Okey. Okey. Jadi, buat macam ni. Okey. Kemudian, kita tengok CV3. Okey, CV3 pastikan hafal Okey, jadi 3 kali berapa 12? 3 kali 4, 12. Tolak garis 12 tolak 12 sama dengan sifar. Okey, dah selesai. Okey, yang hari ni kita tinggalkan. Okey, 9 kat sini. 3 kali 3, 9. 3 kali 3, 9. Dia sebaris dengan 12 ni. Tolak garis. Kebanyakan anak murid saya tengok latihan yang lepas, malas betul dia orang nak pakai pembaris. Jadi garisan ni pastikan pakai pembaris. Ingat Okey, 3 kali 3, 9. Jadi 9 tolak 9 sama dengan sifar. Jadi bawah ni, dua-dua dah sifar. Barulah kita tulis sini hari dan sini jam. Okey? Jadi jawapan dia berapa? 4 hari 3 jam. Betul? Okey, tapi adakah dah menjawab jadi adakah dah menjawab soalan? Belum. Sebab Belum. apa? Sebab apa? Jawapan ni dia nak dalam jam. Kan? Jadi di sini selepas ni barulah kita buat satu hari di bawah dia satu hari sama dengan berapa jam? 24. Betul. 24 jam. Okey, Jam. jadi di sini yang 4 hari yang kita dapat ni kita kena tukarkan kepada jam. Okey. Jadi bermakna kita buat dalam bentuk ayat matematik dia pasal tu mudah. 4 darab 24 sama dengan boleh buat dalam bentuk ayat matematik? Tak boleh? Okey, kalau tak boleh, awak buat dalam bentuk lazim bawah dia. Jadi langkah pertama kita buat yang ini. Okey. Langkah yang kedua kita buat yang ini. Okey, penukaran unit. Yang ni bahagi, mula-mula bahagi, lepas tu penukaran unit. Lepas tu langkah yang ketiga yang ni. 24 darabkan dengan 4 ni. 4 hari Okey, jadi 4 darab 4, 16. 1, 4 kali 28, 96. Okey, kita dah dapat 96 dah yang untuk yang ni. Okey, jadi apa kena buat dengan 3 jam ni? Kita kena tambah. Jadi 96 tambahkan dengan 3. Jadi jawapan dia 99 jam. Baru masukkan kat sini 99 jam. Okey, boleh nampak tak langkah kerja dia? Boleh faham tak Mizi? Boleh Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua fahamkan je dulu. Tengok betul-betul, fokus. Jadi lepas ni awak tahu awak nak buat apa. Okey, kemudian soalan seterusnya, berapa lamakah jualan buku itu diadakan dalam hari dan jam? Okey, berbeza pula pada kali ni. Dia nak jawapan dalam hari dan jam. Okey, jadi kita baca pernyataan yang ada kat sini. Jualan buku 60 jam tanpa henti. Okey, ini penting. 60 jam. Okey. 1,000 judul, 100,000 naskah buku jualan negara buku mega yang berlangsung 60 jam. Bertempat di lebih menarik semua buku itu dah harga RM10. Okey. Jadi berapa lamakah jualan buku itu diadakan dalam hari dan jam? Dalam hari dan jam. Sekarang yang kita ada 60 jam. Jadi dia nak jawapan dalam hari dan jam. Kita kena buat apa? Kita kena bahagi, iaitu
60 jam. Kita buat ayat matematik dulu bahagikan dengan satu hari berapa jam? 24. Ya, jadi 60 jam bahagikan dengan 24 sama dengan berapa hari? Okey, gariskan berapa hari, berapa jam. Okey, jadi kita buat bentuk lazim bahagi bawah dia. 60 bahagikan dengan 24. Okey, sifir 24 kita boleh buat dekat ujung sini. Okey, saya pakai warna lain. Warna hijau misalnya kata. Okey, 24. Okey, lepas 24 kita tambahkan lagi 24. 4 tambah 4 sama dengan 8. 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi ini 1 kali 24. Ini 2 kali 24. Okey, kita tengok 3 pula. Okey, kalau nak dapatkan sifir 3, yang ini tambahkan dengan yang atas ni. 8 tambah 4 berapa? 2? 12. Okey, 1. Ya. 1 ni atas 4, 5, 6, 7. Okey, ni 72. Okey, 72 ni kita tak boleh pakai. Kenapa kita tak boleh pakai? Sebab dia dah lebih daripada 60. Ya. Apa? Tak dengar? Sekarang ni kita tengah bincangkan Imran. Imran tak fokus ni. Kita soalan 1 sampai 7, soalan 1 ni sampai soalan 7 ni dalam buku teks, saya akan terangkan. Awak kena dengar dan faham dulu. Lepas tu, barulah awak buat latihan ni. Boleh faham tak? Sekarang ni awak duduk dan diam, awak tengok dulu saya terangkan. Yang mana awak tak faham, awak tanya. Ya. Berapa banyak minggu untuk hari? Berapa banyak minggu untuk hari? Sebab tu saya tengah tunjukkan ni. 1 minggu ada berapa hari? 7. Jadi nombor istimewa dia ialah nombor 7. Okey, berbalik pada soalan ni. Tolong tengok betul-betul. Fahamkan. Jangan lari fokus. Kalau tak nanti cikgu terangkan lain, awak buat lain. Okey, baik. Jadi yang ini kita akan pakaikan sifir 24. Di mana sifir 24 ni kalau kita nak ambil 24 kali 3, 72 tak boleh. Pasal apa? 72 ni dah lebih daripada 60. Jadi 24 darab 2 sama dengan 48. Tolak garis. 10 tolak 8, 2. Okey, yang ni kita potong jadi 5. Ini jadi 10. 5 tolak 4 sama dengan 1. Jadi apa yang perlu kita buat di sini ialah kita tuliskan apa di sini? Hari, yang atas hari, yang bawah ialah jam. Baki itu adalah jam. Jadi kita masukkan jawapan dia. Apa dia? 2 hari, 12 jam. Itu penyelesaian untuk soalan nombor 2. Okey, setakat ni boleh faham? Boleh. Boleh. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Okey, iaitu 10 minggu bahagikan dengan 7. Okey, yang ini kita terus saja bagikan dalam bentuk lazim. 10 bahagi 7. Okey, 10 bahagi 7. Baik, di sini sifir 7. Kita tak payah buat sifir 7 pasal apa? 1 kali 7, 7. 2 kali 7 tu dah lebih daripada 10. Jadi 7 kali 1 sama dengan 7 tolak 10 tolak 7 sama dengan 3. Okey. Lepas tu tak payah wujudkan titik perpuluhan apa semua sebab ini dia tak nak minta titik perpuluhan. Jadi bila kita dah dapat baki macam ni, okey, tak ada nombor yang kita nak turunkan lagi. Jadi ini dah selesai. Cuma kita kena tuliskan di sini, kita tulis apa? Minggu. Ya, betul. Di sini kita mesti tuliskan minggu. Sebab kita bahagikan dalam tajuk masa dan waktu. Jadi sini minggu dan sini ialah hari. Ya. Barulah awak masukkan dekat jawapan 1 minggu, 3 hari. Okey? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey, kemudian soalan yang ke-6. Okey, soalan yang ke-6 pula. Soalan yang ke-4. 9 tahun, 4 bulan bahagikan dengan 7. Okey, bila ada 2 unit macam ni, kita akan tulis macam mana bila kita bahagi?
kita tuliskan 9 tahun. Okey. 4 bulan. Okey. Kemudian bahagikan dengan 7. Okey, ini kita selesaikan macam biasa. 7 kali 1 sama dengan 7. Tolak garis. 9 tolak 7 sama dengan 2. Okey. Sekarang ni, macam mana kita nak bawa 2 ni ke sini? Ni tengok betul-betul ni. Ni ada baki kan? 2 ni maksudnya 2 apa? 2 tahun tau. Jadi 2 tahun ni kita nak pindahkan ke bulan. Jadi kita kena tulis kat sini dulu, apa kaitan antara tahun dengan bulan? Apa kaitan antara tahun dengan bulan? Iaitu 1 tahun, contengkan di sebelah kanan, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Okey, jadi kalau kat sini ada 2, bermakna kita tuliskan kat sini 2 tahun sama dengan 24 bulan. Jadi, 2 ni, perhatikan betul-betul. Kita buat anak panah ke sini. Kita tambahkan, susun ikut nilai tempat tau. 24. Gariskan. 4 ni sah, 2 ni puluh. Jadi, yang ni 4 ni sahaja. Jadi, sah. Jadi, sah dengan sah tu dia mesti satu rumah. Jangan pula awak buat sini 4. Lepas tu awak tulis macam ni. Tambah 24. Betul ke macam ni? Salah. Jadi jangan buat macam ni. Okey, jadi susun ikut nilai tempat yang betul. Okey, jadi bila kita dah susun nilai tempat yang betul, barulah kita buat apa? Tambahkan. Nampak betul-betul? Anak panah tambah 24. Kalau tak muat, awak padam ni, awak kekanankan lagi supaya awak punya nampak kemas. Okey? Okey, jadi di sini 28. Okey. 28. Okey, 7 kali berapa 28? CV 7. 1 kali 7, 7. 2 kali 7, 14. 3 kali 7, 21. 4 kali 7, 28. Nampak? Ini 4. CV 7. Darab 4. Jadi 7 darab 4 sama dengan 28. Ini kita buat macam bahagi macam biasa. Tolak. Okey, 28 tolak 28 sama dengan sifar. Selesai. Okey. Jadi, apa jawapan dia? Kita tuliskan di sini tahun dan di sini bulan. Okey, boleh nampak? Boleh. Okey. Saya teruskan. Soalan yang kelima. Okey. Kali ini, dekad dan tahun. Okey, jadi kita tuliskan 10 dekad. 8 tahun. Ni saya standby letak jauh sikit daripada sini supaya nanti kalau saya kata ada lebih, saya boleh letak tambah kat sini. Okey, awak pun boleh buat macam tu nanti. Okey, bahagikan dengan 12. Okey, yang pertama kita cek. Apa kaitan dekad dengan tahun? 1 dekad. Okey, kita conteng di sini. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Okey? Okey, kemudian kat sini kita pakai sifir 12. Okey, jadi kita akan standby sifir 12 nanti. Okey, 12 kali berapa 10? Tak boleh kan? Kalau ikutkan kena pinjam. Okey, jadi yang ini 12 kali sifar. Kali sifar sama dengan sifar. Tolak 10. Okey, jadi 10 tolak sifar sama dengan 10. 10 ni 10 apa? 10 dekad. 10 dekad ni kita nak bawa ke tahun. 10 dekad ni kita nak bawa ke tahun. Jadi kalau 1 dekad 10 tahun, kalau 2 dekad berapa tahun? 20. 20. Kalau 9 dekad berapa tahun? 90. Okey, 90 tahun. Kalau 10 dekad? 100 tahun. Ya, betul. Jadi 10 dekad ialah 100 tahun. Ini dekad. Ini dekad. Ini dekad. Ini sama dengan. Ini 20. Ini tahun. Ini saya penuhkan kat sini lah. Okey, lengkap. Okey, jadi ini kita bawa ke tahun. Jadi kita tulis tambah berapa? 100. 1 sifar. Susun nampak? Sa dekat sa. Okey, gariskan. Barulah kita tambahkan dapat 108. Okey.
Okey, jadi 12 kali berapa sama dengan 108? Okey, kita buat sifir 12 kalau awak tak faham. 1 kali 12, 12. 2 kali 12, 24. 3 kali 12, 36. 4 kali 12, 48. 5 kali 12, 60. 7 kali 12, 72. 8 kali 12, 84. 9 kali 12, 9 kali 12, 96. 10 kali 12, 120. Okey? Betul sifir 12 saya. Ini 36, 48, 60, 72, 84, 96, 96 tambah 12, 108. Okey, jadi kat sini awak tak hafal lagi sifir tu. Okey, 108. Okey, jadi sini kali berapa dia dapat 108 sama macam ni? Ni 1, ni 2, 9 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kali 9. Jadi 12 kali 9. Okey, letaknya pun betul dekat belakang. 108. Tolak. Jadi 108 tolak 108 sama dengan sifar. Jadi dah tak ada baki. Dah tak ada baki, barulah kita tuliskan di sini dekad dan sini tahun. Cuma yang kat sini jawapan ni kita tak tulis dekad lah sebab sifar dekad kan. Kita cuma tulis tahun saja iaitu 9. Okay, setakat ni boleh faham? Boleh? Okey. Soalan kedua yang terakhir. Okey, kali ni kita buat soalan abad dan tahun. Okey. Jadi tuliskan 21 abad, 12 tahun, bahagikan dengan 6. Okey, kita pakai sifir 6. Okey, yang pertama kita cek apa kaitan abad dengan tahun. Jadi kita tuliskan di sini 1 abad sama dengan 100 tahun. Ini mesti tulis supaya kita nampak. Nombor istimewa dia ialah 100. Okey, jadi di sini kita selesaikan menggunakan sifir 6. Okey, saya pakai warna pensel lain. Okey, 6 kali berapa 21? 1 kali 6, 6. 2 kali 6, 12. 3 kali 6, 18. 4 kali 6, 24. Okey, 24 tak boleh. Kita pakai 3. 6 kali 3 sama dengan 18. Tolak. Okey. Tolakkan berapa dapat? Ni dapat berapa? Dapat 3. Betul? Okey, 1 tolak 1, sifar. Okey, sekarang kita ada 3 abad. Kalau 1 abad 100 tahun, kalau 3 abad berapa? Tulis kat sini. 3 abad sama dengan 300 tahun. Jadi nombor apa yang kita nak bawa ke tahun sini? 3? Ya, jadi tuliskan sini 300. Lepas tu sini tambah. Lepas tu sini anak panah macam tu. Lepas tu gariskan. Okey, kita tambahkan dulu. 3, 1, 2. Okey. Jadi 6 kali berapa 31? 6 kali berapa 31? Jadi di sini nampaknya sifir 6 ni tak cukup. 6 kali 5, 30. 6 kali 6, 36. Okey, 36 kita tak boleh pakai. Kita boleh pakai 30. Pasal apa? Sini 31 kan? Okey, jadi kali berapa ni? Kali 5. Jadi betul-betul atas ni kita tuliskan 5. Okey, yang sini kita tuliskan 30. Tolak garis. Okey, 1 tolak sifar, 1, 3 tolak 3. Okey, tak ada nilai. Okey, 2 ni kita turunkan. Okey, sekarang kita ada 12. 6 kali berapa 12? 6 kali 2, 12. Okey, jadi tolak garis sama dengan sifar. Okey, habis. Barulah kita tuliskan di sini abad. Bila sini tengok dah sifar, barulah tuliskan abad dan tahun. Okey? Jadi jawapannya di sini ialah 3 abad dan
52 tahun. Okey, boleh faham tak, Mizi? Okey. Okey, dan soalan yang terakhir. Okey, nota-nota ni nanti cikgu akan bagi dalam Telegram untuk awak buat rujukan. Jadi nanti kalau ada masalah untuk menjawab soalan-soalan yang ini, awak boleh kemukakan dalam ruangan komen awak. Okey, soalan yang terakhir. 3 abad 4 tahun bahagikan dengan 8. Okey, jadi kita buat 3 abad 4 tahun, gariskan, gunakan pembaris, bahagikan dengan 8. Oh, kali ini kita akan pakai sifir 8. Kemudian kita akan tulis di sini 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey? Okey. 8 kali berapa 3? Tak ada. Jadi tulis sifar. 8 darab sifar, sifar tolak garis. Jadi sini 3. Okey, 3 ni 3 apa? 3 abad. abad. Okey, jadi di sini 3 abad kita tuliskan di sini sama dengan berapa tahun? 300. Ya, 300 tahun tuliskan di sini. Jadi yang sini kita kena tambahkan berapa? 300. Okey, macam mana kita nak tulis 300? Tu nampak. Ikut nilai tempat tambah. Lepas tu gariskan di sini. Okey, barulah tambahkan. Dapatlah 304. Okey, sifir 8 ada tak 30? Kita ambil 3. Tak boleh. Kita ambil 30. Okey, jadi 1 kali 8, 8. 2 kali 8, 16. Okey. 3 kali 8, 24. 4 kali 8, 32. 5 kali 8, 40. Okey, jadi kita tak boleh nak pakai 32. Kita pakai 24. Jadi nak kali berapa? Nak kali berapa? Kali 3. Ya, betul. Jadi 8 kali 3. Okey, nampak di atas ni. Sifar-sifar di atas ni. Okey. Jadi 8 kali 8 kali 3 sama dengan 24. Okey, tolak garis. Tolakkan. Okey, sini potong jadi 2, sini jadi 10. 10 tolak 4 sama dengan 6. 2 tolak 2 sama dengan sifar. Okey, jadi ni ada lagi yang kita kena turunkan, iaitu 4. Okey. Okey, jadi tengok dalam sifir 8, ada nombor 4 tak? Oh, tak ada ni. Kita kena tambah lagi ni. Okey, jadi 5 kali 8, 40. 6 kali 8, 48. 7 kali 8, 56. 8 kali 8, 64. Jadi kali berapa ni? Kali 8. Ya, jadi 8 kali 8, 64. Tolak garis. Tidak ada baki, gariskan bawah. Lepas tu barulah kita tuliskan yang sini sifar abad dan sini 38 tahun. Dan apa yang kita nak tulis dekat atas ni? Kita tuliskan 38. Macam tu. Boleh faham? Boleh. Okey, jadi ini saja. Selepas ni awak akan buat latihan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau ada masalah, awak tanya dalam ruang komen masing-masing. Okey, sebelum cikgu akhiri kita punya PDP pada hari ini, saya nak tanya, setakat ni faham tak kita nak bagi masa macam mana? Faham tak? Faham. Wan faham. Okey, yang lain macam mana? Faham. Okey, Tarmizi okey, Damia okey, Aidil okey. Okey. Maknanya semua faham. Jadi kalau ada masalah apa-apa, masukkan dalam ruangan komen tanya sebelum awak tanya ibu bapa awak tanya saya dulu dalam komen tu. Okey. Itu sahaja. Jadi sebelum kita akhiri kita punya PDPR, okey, yang keputusan untuk kuizis yang congak tadi, saya akan masukkan juga dalam Telegram, nanti awak boleh tengok. Tanya kepada yang dapat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Dan bagi saya, yang perlu awak tengok ialah, yang perlu awak tengok ialah awak punya markah. Okey, awak punya markah.
Okey, nanti yang akan datang awak tengok markah awak tu lagi baik ke ataupun lagi kurang. Jadi itulah yang nak menguji awak sama ada awak semakin baik ataupun tidak. Okey. Yang markah yang lepas saya ada bagi dekat dalam Telegram yang atas tu. Awak boleh semak kat situ. Okey, jadi sebelum kita akhiri kita punya PDPR pada hari ini, kita akan ambil gambar dulu. Okey. Buka kamera. Okey, Khalid. Tak nak buka kamera Khalid? Tidak. Okey, Syamilah. Jadi kalau masa belajar tu ingat pakai tudung. Okey, dah. Okey, dah. Dah belum? Dah. Okey, semua dah Okey, ready? 1. Okey, Imran. Dah. Belum, Tarmizi belum lagi. Okey, ready? Okey, Tarmizi dah. Andy je yang tak keluar. Okey, tak apa Andy. Andy biasa. Okey, 1, 2, 3. Okey, cikgu cek sekejap. Dah ada belum? Sebab takut tak ada. Okey, dah ada. Okey, jadi nanti cikgu akan masukkan dalam Telegram. Jadi kita akhiri kita punya PDPR. Oi, siapa tu? Kat belakang tu Tarmizi. Khalid. Ha? Siapa belakang Tarmizi tu? Saya. Adik awak? Kirim salam dengan dia Adik. Kirim salam dengan dia sebab saya nampak tadi dia buat apa. Okey. Jadi kita sudahi kita punya PDPR dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi hus illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.